السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi membaca tafsir surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara yang diturunkan di Makkah. Muka surat 158. Muka surat 158. Ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa, yakni kemudian daripada duduk menyeru ia akan mereka itu, yakni akan Fir'aun dan kaumnya selama 30 tahun dengan mukjizat yang 9. Maka tiada bertambah mereka itu melainkan kufur yang semakin tebal. Ayat yang kita nak baca malam ni adalah ayat yang nak menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala hantar dia untuk nak berdakwah, untuk nak menyeru Firaun dan orang-orang Firaun. Allah bekalkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ini mukjizat yang berbagai-bagai, dan mukjizat dia yang paling besar ialah tongkat yang dia duk pegang tu. Nabi Musa alaihi salam habis masa 30 tahun nak ajak Firaun dan kaum dia ikut agama Allah. Bukan sahaja tak ikut, bahkan kekufuran Firaun dan kaum dia makin tebal. Tak ikut tu satu pasal, makin bantah. Ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Setelah 30 tahun dia duk buat kerja, duk berdakwah, duk pujuk, duk panggil Firaun dan kaum dia suruh ikut agama Allah. Firaun tak mau ikut, kebanyakan kaum Firaun tak mau ikut. Maka sampailah masa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Allah Musa alaihi salam keluar daripada bumi Mesir, tinggal bawah Firaun. Firaun ni memang jenis tak boleh buat apa ke dia. Setelah 30 tahun, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun. Setelah 30 tahun terai nak tarik Firaun ni, tak berjaya, gagal. Allah kata dekat Nabi Allah Musa alaihi salam, pergi keluar daripada Mesir. Tunggu pun tak ada guna apa. Firman Allah, an asri bi ibadi, bahawa berjalan olehmu wahai Musa dengan segala hamba-Ku, yakni dengan Bani Israel itu. Allah perintah Nabi Allah Musa alaihi salam suruh hijrah, suruh keluar daripada bumi Mesir, bawa Bani Israel, kaum Nabi Musa ni, bawa keluar daripada Mesir. Dan keluar itu pada waktu malam, berjalan kepada tepi laut. Allah suruh Nabi Allah Musa alaihi salam keluar daripada bumi Mesir, bawa semua Bani Israel keluar daripada Mesir, keluar pada waktu malam, keluar tuju pergi ke arah laut. Begitu. Dengan Bani Israel pada waktu sahur. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam pun turut perintah Allah. Nabi Allah Musa alaihi salam pun bawa semua Bani Israel ni, Allah perintah kita suruh keluar malam ni juga, keluar daripada bumi Mesir, tuju pergi ke arah laut. Maka mereka bertolak pada waktu sahur, berhadapan ke tepi laut, maksudnya menuju ke arah tepi laut, dan tinggal jalan darat. Maka dikata baginya yang demikian itu, maka kata ia, demikian itu disuruh aku. Maka tak kala ketahui Firaun yang demikian itu,
himpun ia akan kaumnya dan ikut akan mereka itu. Bila Nabi Allah Musa alaihi salam kata dekat kaum dia, malam ni juga kita kena keluar daripada Mesir ni, sebab Allah perintah kita suruh keluar daripada bumi ni, Allah suruh kita pergi ke arah laut. Kita bertolak pada waktu sahur sekali lagi. Maka dikata baginya yang demikian itu, maksudnya kaum dia komplain dekat dia. Pasal apa nak pergi arah laut? Nak pergi arah laut sekali lagi jumpa laut, kita nak buat apa? Kaum dia komplain kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka kata ia, maka jawab Nabi Musa, demikian itu disuruh aku. Allah Subhanahu wa taala suruh aku bawa hampa keluar pada waktu malam, keluar pi ke arah laut. Allah suruh macam tu, kita buat macam tu. Jadi kaum dia tanya, dia pasal apa yang suruh lalu pi sampai ke, bila sampai di laut sekali lagi kita nanti terperangkap. Ini otak, ini pemikiran orang-orang yang ada di kalangan pengikut dia. Tapi Nabi Musa kata ini perintah Allah. Kalau Allah suruh pergi ke situ, mesti ada cerita dia. Allah suruh pergi situ, kita pergi situ. Kita jangan lebih pandai daripada Allah. Begitu. Maka tak kala ketahui Fir'aun yang demikian itu, himpun dia akan kaumnya. Cerah-cerah esok, Fir'aun bangkit-bangkit tengok, tak ada dah. Nabi Musa pun dah tak ada. Orang-orang yang ikut Nabi Musa, Bani Israel yang dia duk dera, yang dia duk seksa, yang dia duk buat tahanan selama ni, semua dah tak ada. Rumah tinggal kosong habis semua. Maka Fir'aun tahu dah, mereka ni lari daripada kita. Maka Fir'aun pun himpun orang-orang dia dan ikut akan mereka itu. Dia kata, jom kita hambat Musa dengan kaum dia, jangan bagi mereka lari. Firman Allah, innakum muttaba'un, bahawasanya kamu, yakni Musa itu diikut sekalian oleh Fir'aun dan kaumnya. Allah beritahu dah dekat Nabi Musa, wahai Musa, ada orang follow hang kat belakang, ada orang ikut hang kat belakang, hati-hati. Maka masuk mereka itu di belakang kamu akan laut, maka aku lepas akan kamu dan aku karam akan mereka itu. Tuhan habaq dah dekat Nabi Allah Musa alaihi salam, depa akan ikut hang di belakang. Sat lagi sampai di laut, sat lagi hang aku akan selamatkan, tapi depa yang hambat ke belakang, aku akan tenggelamkan dalam laut. Tuhan habaq dah dekat Nabi Allah Musa alaihi salam. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin, maka suruh oleh Fir'aun pada segala kampung-kampung itu agar orang menghimpun akan rakyat. Kata Qil, ada bagi Fir'aun 1000 negeri dan ada 12,000 kampung. Fir'aun ni mempunyai jajahan ta'aluk yang luas. Fir'aun ni bila dah tengok Nabi Musa dah tak ada, bila dah tengok Bani Israel, orang-orang yang ikut Nabi Musa semua dah tak ada, rumah dah tinggal kosong, maka Fir'aun pun terus himpun orang-orang dia. Dia kerah habis semua rakyat yang duduk di dalam jajahan ta'aluk dia, yang ada 1000 negeri ini dan ada 12,000 kampung. Orang yang duduk di bawah jajahan ta'aluk dia ni, dipanggil semua orang kita, jom kita pergi hambat Musa ni. Inna haula'i la syirzimatun qalilun, maka kata Fir'aun bahawasanya segala mereka itu, yakni taifah ataupun puak yang sedikit. Kata Qil, adalah mereka itu 600,000 dan 70,000, dan yang dahulu angkatannya 700,000. Maka mensedikit Fir'aun akan mereka itu dengan nisbah kepada banyak tenteranya. Yang ikut Nabi Allah Musa alaihi salam ni 600,000 ataupun 700,000 orang yang ikut Nabi Musa ni. Fir'aun kata 600,000, 700,000 ni qalilun. Dia kata sikit. Dia kata orang aku lagi ramai. Dia kata, jom kita hambat mereka, kita jangan lepas seorang pun terlepas daripada kita. Fir'aun biasalah dengan angkuh dia, dengan sombongnya, cakapnya begitu. 600,000 orang, 700,000 orang tu dia kata sikit. Pasal apa? Pasal nisbah kepada hak ikut dia ramai. Maka 600,000 tu jadi sikit. Jom kita pergi hamba orang hak sikit ni, jangan lepas seorang pun daripada kita. Wa innahum lana laghaizun, dan kata Fir'aun bahawa mereka itu perbuat bagi yang kami marah, menyalahi agama kami dan bawa lari harta kami dan bunuh anak-anak bikir kami. Bikir tu anak dara lah. Dan bunuh anak-anak dara kami, kerana malam itu dimati Allah anak-anak bikir mereka itu. Fir'aun ni marah betul.
Kata Fir'aun bahawa mereka itu perbuat bagi yang kami marah. Fir'aun kata Musa ni kita jangan lepas dia. Dia ni punca bagi kita duduk naik darah selama ni. Kita dah duduk hidup aman damai dalam negeri ni, tak duduk diamai, duduk bawa agama baru. Duduk habang kata ni sembah-sembah yang kita duduk sembah ni semua tak betul. Suruh sembah Allah Tuhan yang kita tengok tak nampak. Dia ni mai buat keroh masyarakat kita. Dia tuduh Fir'aun jahat. Menyalahi agama kami. Selama ni kita duk ikut agama nenek moyang kita sembah tokong, sembah apa, tak ada siapa kata apa, mai-mai dia kata kita tak betul. Dia menyalahkan agama kita. Bawa lari harta kami. Ni yang kata Musa ni tak guna, dia bawa lari orang-orang Bani Israel yang mereka ni selama ni menjadi hamba kepada Fir'aun dan orang-orang Qibti. Hamba adalah harta mereka. Mereka boleh duk jual hamba ni, mereka boleh duit. Tiba-tiba Nabi Musa wak lari Bani Israel, wak lari hamba-hamba dia, wak lari harta kita, dia kata. Dan bunuh anak-anak bikar kami. Dia kata Nabi Musa alaihi salam bunuh anak-anak dara kita. Kebetulan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mematikan anak-anak dara golongan Firaun ini. Dia tuduh kematian anak-anak dara dalam masyarakat mereka pada malam Nabi Musa berhijrah itu. Pembunuhan itu, kematian itu disebabkan oleh pembunuhan yang dibuat oleh Nabi Musa. Dia tuduh lagu tu. Padahal Musa tak pernah bunuh siapa-siapa, melainkan kisah kita baca bulan lepas saja. Sekali dia pergi tampang orang Qibti mati, itu saja. Dia tak buat lebih daripada tu. Firman Allah, wa inna la jami'un hadirun. Dan bahawa kami bagi sekalian itu sentiasa beringat dan sentiasa bersiap sedia. Fir'aun kata kami, apa yang Musa buat dekat kami selama ni, kami tak akan lupa. Kami akan sentiasa ingat. Dan kami bila-bila masa bersedia untuk nak memusnahkan Musa ni. Maka keluar Fir'aun ikut Musa dengan tenteranya. Firman Allah, fa'akhrajnahum. Maka kami keluar mereka itu, yakni Fir'aun dan kaumnya itu. Fir'aun keluar daripada istana dia, bawa orang-orang dia keluar daripada Mesir kerana nak pergi hambat Nabi Musa ni adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati dia untuk nak pergi hambat Fir'aun, untuk nak pergi hambat Nabi Allah Musa alaihi salam. Min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Dan kami keluarkan Fir'aun dan kaum dia daripada kampung-kampung mereka itu, yakni kampung yang terletak di tepi sungai Nil. Mereka duduk tempat istimewa. Fir'aun dan orang-orang Qibti, mereka duduk di kawasan istimewa, kawasan Subang. Kawasan yang berhampiran dengan sungai Nil. Ini kawasan Subang. Dan mata air yang masuk ke dalam kampung daripada Nil. Tempat mereka duduk tu kawasan Subang. Daripada sungai Nil tu ada pula duk masuk main anak-anak sungai ke dalam kawasan kediaman mereka. Dan harta-harta yang banyak daripada emas dan perak. Allah takdirkan Fir'aun dan kaum dia keluar, tinggal rumah, tinggal segala kekayaan emas perak duduk dalam rumah mereka. Dan tinggal tempat yang mulia, yakni rumah yang baik-baik bagi raja dan wazir dan menteri dan orang-orang yang kaya-kaya. Allah gerak hati mereka untuk tinggal benda-benda ni semua. Fir'aun, wazir, menteri-menteri dia dan orang-orang kaya dia, orang-orang besar dia, semua hidup di tempat-tempat mewah dan hidup dalam kekayaan. Kalau nak kira, mereka tak mau tinggal kesenangan kekayaan mereka semata-mata kerana nak pergi hambat Nabi Musa dan pengikut dia. Tapi Allah twist hati mereka, Allah gerak hati mereka, mereka berasa nak pergi hambat Nabi Musa. Bukan sahaja Fir'aun rasa nak pergi hambat Nabi Musa, Fir'aun pula kerah semua rakyat dia yang ada dalam berapa ribu negeri, berapa ribu kampung ni, jom kita ramai-ramai pergi hambat Nabi Musa alaihi salam. Kita tinggal istana kita, rumah kita halal elok, kita tinggal emas perak kita dalam rumah, kita tinggal semua tempat-tempat kediaman yang elok, semua kita tinggal, kita pergi buat kerja ni dulu. Kita pergi tangkap Nabi Musa, kita bunuh dia bang. Allah gerak hati mereka untuk nak pergi hambat Nabi Allah Musa alaihi salam ni. Kadzalika wa awrasnaha bani Israel. Maka seperti demikianlah dan kami pesaka akan dia, yakni akan istana emas perak apa semua tu kepada Bani Israel, yakni kemudian daripada karam Fir'aun dan kaumnya. Rupa-rupanya Tuhan atung benda ni.
Tuhan gerak hati mereka suruh tinggal tu semua, rumah elok, emas perak, istana semua tinggal, keluar pergi hambat Nabi Musa. Sekali lagi Nabi Musa lintas laut naik atas darat, Allah bagi mereka karam dalam laut ni. Mati habis semua mereka dalam laut ni. Semua kekayaan yang mereka tinggal itu kemudiannya diwarisi oleh Nabi Musa dan Bani Israel semua. Mereka patah balik pergi, rumah-rumah yang ditinggalkan oleh Fir'aun, oleh menteri-menteri dia, oleh orang-orang kaya dia, oleh pengikut-pengikut dia, semuanya diwarisi oleh Bani Israel yang sudah sekian lama ditindas oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Allah atuk benda ni bagi jadi lagu tu. Firman Allah, fa'atba'uhum musyriqin, maka ikut mereka itu, yakni Fir'aun dengan tenteranya itu, akan mereka itu, yakni akan Musa dengan tenteranya pada waktu naik matahari. Bila dah pagi, mereka tengok Nabi Musa dengan Bani Israel dah tak ada, pecah-pecah matahari, naik matahari itu, mereka start duk hambat Nabi Musa. Falamma tara al-jam'an, maka tak kala kelihatan dua jamaah, yakni Musa dan Fir'aun. Bila dah hambat-hambat sampai nampak dah tara al-jam'an, makna dua puak Fir'aun dengan puak Musa dah sampai pada jarak yang mata boleh tengok dah, maknanya hambat dah dekat dah. Hambat sampai nampak dah, tu dia Musa dah ada depan tu. Jangan lepas mereka, kita pastikan tak ada seorang pun yang kita lepas hidup, kita bunuh mereka semua. Begitu. Bila dah sampai pada keadaan, pada tempat saling boleh nampak Musa beralih nampak Fir'aun, Fir'aun tengok nampak Musa. Bila sampai dalam keadaan macam tu, qala ashabu Musa inna lamudrakun, maka kata segala tentera Musa bahawa kita sekalian akan kena tangkap. Orang hak geng Nabi Musa ni beralih tengok Fir'aun dah ada dekat dah. Depa kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, habislah kita dah terperangkap kat sini. Pasal apa? Depan laut, belakang Fir'aun. Dah terperangkap dah. Sebahagian dah mula rasa tak senang dah, berasa tak selesa dah. Sebahagian dah kata dah, ni lah yang kami duk kata tadi, yang lari mai ke laut buat apa? Bila lari mai ke laut, kita akan terperangkap. Kita nak pi tak boleh, laut duk ada di depan, kita nak patah balik tak boleh. Fir'aun dengan tentera dia duk hambat di belakang. Duk kata dah tadi jangan mai tepi laut, yang mai buat apa? Ada dah kawahan nak tikam balik macam ni. Duk kata dah, dia kata. Maka kata depa ni, inna lamudrakun, bahawa sesungguhnya kita sekalian akan kena tangkap. Habislah depa dapat dah kita kali ni. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Musa, tak akan ada. Nabi Musa kata, dah, mereka tak boleh tangkap kita. Yang ni tiada kena tangkap kita ni, kerana serta aku itu Tuhan aku. Tuan-tuan tengok macam mana akidah dan keyakinan dia. Nabi Allah Musa alaihi salam dalam keadaan dah terjerat dah terperangkap dah di situ. Depan laut nak pergi tak boleh, belakang Firaun duk ada. Orang dia dah jadi keluh kesah, dah jadi resah gelisah dah. Orang dia kata habislah kita kali ni. Nabi Musa kata dah. Sesungguhnya inna ma'iya rabbi, sesungguhnya aku tak seorang lah ni, Tuhan aku ada dengan aku. Dia kata begitu. Lagi tunjuk yakni tunjuk Allah akan aku jalan melepas daripada laut ini. Nabi Allah Musa alaihi salam kata, Tuhan aku ada, Tuhan aku tentu tunjuk dekat aku jalan nak lepas daripada geng depan ni. Nabi Musa kata lagu tu. Maka diriwayatkan tak kala sampai Musa ke tepi laut ni dalam hadis, bila dah sampai dah Nabi Musa dengan orang-orang yang ikut dia ke tepi laut, maka lihat laut itu berombak besar seperti bukit. Waktu tu pula laut tengah bergelora. Waktu tu pula laut ni tengah duk bergelora dengan ombak duk naik tinggi-tinggi bukit. Maka kata orang, di mana tempat disuruh Nabi Allah? Sesungguhnya hadapan laut, di belakang kita Fir'aun. Orang-orang yang ikut Nabi Musa ni dah kata dah, mana lagi tempat kita nak pergi ya Nabi Allah? Wahai Musa, kita nak pergi ke mana lah ni? Di depan kita laut, ombak besar-besar bukit. Belakang kita Fir'aun dengan tentera dia memang nak bunuh kita. Mana tempat kita nak pergi? Maka kata Musa, di sana. Maka terjun Yusha akan laut dengan kudanya. Dan kata Hizqil, di mana ya kalim Allah? Maka kata Musa, di sana. Maka terjunlah Hizqil dengan kudanya. Mereka tanya, mereka kata, ya Nabi Allah, wahai Musa, ke mana kita nak pergi? Nabi Musa tunjuk laut, kita akan pergi ke sini. Seorang nama Yusha, dia terjun dulu dengan kuda dia, terjun habis dia. Kemudian yang kedua terjun habis juga.
Maka jadi kaum yang terjun, maka jadilah kaum terjun dalam laut, maka tiada kuasa mereka itu. Beberapa orang lagi terjun mati, terjun mati, terjun mati. Duk jadi macam tu. Maka tercengang Musa. Nabi Musa pun masa tu dah jadi panik lah. Tuhan suruh dia pergi situ. Dah sampai di situ tak ada tempat nak pergi. Nabi Musa masih yakin Tuhan akan tolong dia. Dia tahu kata dia akan kena lintah laut ni, sebab Tuhan kata dia akan lintah laut ni dan Fir'aun akan dikaramkan dalam laut ni. Bila orang-orang dia tanya, dia kata kita akan pergi sini. Tapi laut duk berombak tinggi, orang dia terjun habis, orang dia terjun habis, orang dia terjun habis. Akhirnya maka tercengang Musa. Nabi Musa rasa panik dah. Tergamam dah, macam mana nak buat ni? Apa yang diperbuat? Dia dah tercengang dah jadi panik, dah tergamam dah, nak buat macam mana ni? Firman Allah, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaq. Maka kami wahyu kepada Musa bahawa pukul olehmu dengan tongkat engkau itu akan laut, maka berbelah ia, yakni berbelah laut itu dua lorong. Baru Tuhan turun wahyu, wahai Musa, tongkat tu, asa, tongkat yang ada di tangan tu, balun pergi ke laut. Setelah beberapa orang syahid, baru Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, wahai Musa, tongkat yang ada di tangan tu, idrib, pukul pergi ke laut tu, idrib bi'asakal bahr, pukul laut tu dengan tongkat. Dia pun pukul dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut yang bergelora, yang tinggi-tinggi bukit ombak ni, tiba-tiba terbelah dua, jadi lorong kat tengah. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Kattaudi tu bukan kattudi, kattaudil azim. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka adalah tiap-tiap belahan itu seperti bukit yang besar. Dia terbelah laut tu. Tengok balik kanan ni, laut tu macam bukit besar. Tengok balik kiri macam bukit besar. Tengah jadi lorong. Maka celah-celahnya jadi lorong. Tiada basah daripadanya pelana bagi orang yang berkuda. Bila Nabi Musa dengan orang-orang dia turun dalam laut tu, kot kata air laut yang duk jadi dinding kiri kan, kot nak merecik mai sampai basah, tak merecik setitik pun. Pelana kuda pun tak basah. Allah Subhanahu wa ta'ala dah tunjuk dah kekuasaan dia. Firman Allah, wa azlafna thammal akharin. Kemudian kami hampir, yakni kami dekatkan di sana segala yang lain, yakni Fir'aun dan kaum dia, sehingga jalan mereka itu akan jalan Musa dan kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Fir'aun ni main rapat lagi dengan kumpulan Nabi Musa dan pengikut dia. Ini dia panggil apa? Dia panggil unsur suspend dalam cerita ni. Dah tadi di duk main makin dekat yang sini, laut tak jadi cerita apa lagi satu punya suspend. Duk terjun mati, dua kali suspend. Baru Tuhan buat main wahyu, suruh pukul ayat laut terbelah dua. Bila laut terbelah dua, terkejut. Tu dia yang kata tanda kekuasaan Allah. Jemerang pi. Dalam duk jemerang pi tu, Allah jadikan Fir'aun dan orang-orang dia ni, wa azlafna sammal akharin. Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Fir'aun ni duk hambat makin dekat di belakang Nabi Musa dan orang-orang dia. Duk main makin dekat macam tu. Firman Allah, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami lepas akan Musa dan mereka yang serta Musa sekalian daripada laut. Allah bagi Nabi Musa dan orang yang ikut dia lintah laut, naik balik atas pantai balik sana. Naik habis orang yang penghabis sekali naik aja atas darat, atas kelakuan yang tersebut itu, summa aghraqnal akharin. Kemudian kami karamkan yang lain, Fir'aun dan kaum dia, dengan tertangkup laut atas mereka itu. Yakni ketika habis masuk mereka itu ke dalam laut dan keluar Bani Israel daripada laut. Sebaik-baik sahaja pengikut Nabi Musa yang penghabis naik aja atas pantai, laut pun cantum balik. Habis karam semua. Orang-orang Fir'aun dan orang-orang dia sekali habis karam serentak sekali, semua habis dalam laut tu. Firman Allah, inna fi dzalika laayah, bahawa pada yang demikian itu menjadi bandingan bagi mereka yang kemudian daripada mereka itu. Tuhan kata kami jadikan benda tu sebagai satu pengajaran, sebagai satu bandingan kepada orang-orang. Tiap-tiap orang yang tiada ikut Rasul kena ambil pengajaran benda ni. Inilah akibat apabila kita memilih untuk bantah Nabi. Inilah akibat dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kok mana pun Allah akan binasakan orang yang bantah Allah dan bantah Nabi. Itu pengajaran dia.
Firman Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tiadalah kebanyakan mereka itu beriman dengan Allah, yakni lain daripada Asiyah, yakni perempuan Fir'aun, dan Hizqil tadi ni, ahli Fir'aun, dan Maryam binti Sayyidina Musa, yakni yang tunjuk Musa atas tolong Yusuf ketika keluarnya dari Mesir kerana disuruh Allah. Maka tunjuk akan dia oleh ini perempuan tua, umurnya ketika itu 700 tahun. Ini beberapa orang yang disimpan, tak dibinasakan semasa Allah membinasakan Fir'aun dan orang-orang dia. Beberapa orang ni Allah kecualikan daripada dibinasakan. Di antaranya Asiyah tu yang selalu kita duk dengar cerita. Dia duk kerja sikat rambut anak Fir'aun. Bila terlepas sikat, dia sebut Allah. Anak Fir'aun tanya dia, hang sebut siapa tadi? Dia kata, aku sebut Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan kami, Tuhan aku, Tuhan kita semua. Dia kata, adakah Tuhan lain-lain daripada pak aku? Asiyah ni kata, ada. Allah, Tuhan aku, Tuhan kita semua, Tuhan pak hang juga. Dia abang turis kapal dia. Ni Asiyah ni. Asiyah ni dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata begitu. Firman Allah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan bahawa Tuhan engkau itu ialah Tuhan yang amat keras dengan karamkan Fir'aun dan kaumnya dalam laut. Ni Tuhan. Lagi amat rahim dengan segala orang yang mukmin, yakni dengan melepas Musa dan kaumnya daripada karam. Kita kena kenal Tuhan kita ni. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak lembut sentiasa. Allah Subhanahu wa ta'ala satu ketika Al-Aziz, dia tunjuk dia maha perkasa. Dia tunjuk dia boleh ambil tindakan dekat orang yang menentang dia. Allah di satu ketika Ar-Rahim, dia tunjuk yang dia ni sangat kasih sayang kepada orang-orang yang taat pada dia. Tuhan ada waktu tegas mengambil tindakan kepada musuh dia. Tuhan ada waktu sangat mengampunkan hamba-hamba yang tersilap buat dosa dan bertaubat pada dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebut dalam ayat ni, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhan kamu, dia ada waktu dia maha perkasa. Dia tunjuk garang dia kepada orang yang berdosa. Dan ada waktu Ar-Rahim, dia tunjuk dia sayang kepada orang-orang yang mau menyesal atas silap dia dan taat kepada dia. Firman Allah, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Ini dia nak main cerita lain pula. Dia nak main cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan baca olehmu atas mereka itu akan khabaran, yakni akan kisah Nabi Ibrahim dengan bapa dia Azar. Allah Subhanahu wa ta'ala perintah dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, cerita dekat umat-umat kamu tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, cerita macam mana Nabi Ibrahim menghadapi umat pada zaman dia. Di kalangan umat yang derhaka itu, bapa dia duduk dalam golongan yang derhaka, iaitu bapa dia bernama Azar. Begitu. Firman Allah, idh qala li abihi wa qaumih ma ta'budun, ketika berkata ia, yakni berkata Ibrahim bagi bapaknya dan bagi kaumnya, apa kamu sembah? Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, dia daripada kecil Allah pelihara dia. Nabi Ibrahim alaihissalam daripada kecil Allah pelihara dia. Dia tidak pernah tunduk kepada berhala, tak berasa nak tunduk pada berhala. Allah pelihara. Nabi Ibrahim alaihissalam membesar di dalam rumah pembuat berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam membesar di dalam sebuah rumah tukang buat berhala. Pak dia sendiri kerja duk buat berhala. Tapi hati dia sikit pun tak berasa nak tunduk hormat kepada berhala ni. Allah pelihara dia. Sampailah dia melalui zaman budak-budak dia, sampai alam remaja dia. Dia hari-hari sentiasa duk fikir, betul ke yang ni Tuhan? Dia tengok matahari, mungkinkah yang ni Tuhan? Tengok-tengok matahari terbenam, main malam timbul bulan. Dia tengok bulan, mungkinkah yang ni Tuhan? Tengok-tengok sampai siang, hilang bulan, timbul matahari. Dia kata dua-dua pun bukan Tuhan. Dia duk cari mana satu Tuhan. Tengok hak pak dia duk buat ni, kalau jadi elok jual mahal sikit, ni Tuhan mahal punya. Bila buat jadi tahu apa elok, QC reject.
quality control punya bahagian reject. Yang ni tokong ni tak ubah cantik, yang ni jual pakai lelong RM3. Dia kata lagu ni kat Tuhan. Boleh jual mahal, boleh jual murah. Kalau macam ni bukan Tuhan, dia kata. Dia pernah curi tokong hak paling cantik, hak pak dia nak jual paling mahal, dia pergi ronok masuk dalam pasar. Dia duk kata keluar, ukhruj, keluar. Tokong tu porosok masuk dalam tu, duduk dalam tu tak keluar. Dia kata kalau lagu Tuhan bukan Tuhan. Pak dia main marah dia. Sampai satu peringkat dia agak dewasa, dia dah berani dah tanya pak dia dan tanya kaum bapa dia. Dia kata ma ta'budun. Betul-betul hampa ni duk sembah apa? Dia kata. Dia dah mula berani tanya. Qalu na'budu asnaman. Maka kata mereka itu, kami sembah asnam, kami sembah tokong. Mereka pun jawab betul. Apa pula duk tanya ni, kami duk sembah tokong. Na'budu asnaman, kami sembah tokong, takkan tak nampak? Fanadhallu laha akifin. Maka sentiasalah kami baginya, yakni bagi asnam itu sembah sekalian. Bukan setakat mereka kata na'budu asnaman, bukan setakat mereka kata kami sembah tokong, bahkan mereka kata lagi dekat Nabi Ibrahim, fanadhallu laha akifin, bukan kata la kami sembah tokong, kami sampai bila-bila kami akan sentiasa sembah tokong ni, tak ada hal lain. Dia berkata macam tu punya jawab. Qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Maka kata Nabi Ibrahim, adakah mendengar mereka itu, yakni tokong-tokong yang hampa duk sembah, yang hampa duk minta doa ni, hampa minta dia dengar ke? Dia tanya lagu tu. Yakni ketika kamu seru, ketika kamu doa akan dia, adakah dia dengar doa kamu? Atau